Dia nak mencabul kehormatan mayat perempuan. Sampai dia nak, bila tangan dia nak pegang kepada mayat perempuan tu, dengan takdir Allah Ta'ala, keizinan Allah Ta'ala, tiba-tiba ada rasa muka dia kena pang, lekat kepang. Rasa hitam, terpesan dalam kubur. Dia bangun dari kubur, lari balik rumah, tinggalkan kapal ni, tinggalkan kubur ni, lari balik rumah. Dia sudah sampai tengok muka dia lekat, tapak tangan hitam kat sini. Dia malu nak keluar rumah, pasal lekat hitam kubur. Dia malu nak keluar rumah. Tengok esok tak hilang. Seorang tiga pun tak hilang. Seminggu tak hilang. Lah kali dia nak kena keluar juga, nak kena makan. Nak makan nak mana tak keluar mana. Last kali dia kata, dia sebab tu lah mai ambil kereta tudung ni, sejarah dia tak tahu dia baca buku. Baca kereta zaman Sayyidina Umar. Akhirnya dia ambil tudung ni, kain sorban, dia letak atas kepala, maka dia tutup macam tu. Sejak daripada tu dia menjadi seorang abid. Dia menjadi seorang abid ahli ibadah yang sangat hebat. Dia tutup atas ni sebab dia nak menutup muka dia yang kena nampak. Tapi dia tutup ni bukan sebab kena nampak. Dah lah, dia yang kena nampak. Takkan tak. Sebab tu sejarah dia macam tu. Berlaku pada Sayyidina, bukan berlaku Sayyidina Umar, berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Orang hidup pada zaman Sayyidina Umar. Lepas tu dia tak buat dah, insah dah, kena menyepok dengan mayat. Mayat mati sepok. Buat tangan kat aku kita. Okey, boleh kot. Saya rasa satu hadis tu, satu hadis lah ni. Yang kedua kita nak bincang Syama'il Muhammadiyah. Kesempurnaan Rasulullah. Pernah baca kan? Pernah baca kan? Tajuk apa? Kita nak baca tajuk apa hari ni? Kalau kita tengok ikut suka ustaz lah. Ikut suka ustaz, saya buka mula-mula kali. Senang saya buka banyak-banyak. Kita bukan tahu banyak sangat pun, tahu sikit-sikit kan. Yang sikit lah. Minum dulu. Kita akan sambung kita Syama'il Muhammadiyah pada bab yang pertama. Kita tengok kongsian saja. Bab yang pertama, babu ma jaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pada menyatakan tentang khalqi, pada gambaran penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok macam mana rupa badan Rasulullah. Contoh. Bukan Rasulullah cerita, tapi sahabat yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, sahabat yang pernah berinteraksi dengan Rasulullah, dia cerita dalam hadis. Sebab kita yang hidup jauh dari Rasulullah, kita memang tak pernah tengok. Jauh lagi lah nak jumpa. Cuma setengah orang yang Allah kurniakan, dia boleh mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Itu adalah satu daripada nikmat dunia. Mimpi bertemu dengan Rasulullah, satu nikmat dunia yang sangat besar. Baik, saya baca hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni siapa? Anas ni adalah pembantu Nabi, pembantu khadam Nabi. Hidup dengan Nabi sejak berusia 10 tahun. 10 tahun hidup dengan Nabi. Dan Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik hidup dengan Rasulullah lebih kurang 20 tahun hidup dengan Rasulullah. Berkhidmat kepada Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Lebih kurang 20 tahun. Maksudnya Sayyidina Anas hidup, mula Rasulullah duduk, ambil Sayyidina Anas duduk dengan baginda umur 10 tahun. Rasulullah wafat umur 63 tahun. Bukan Sayyidina Anas lebih kurang duduk waktu itu 23, umur 23 tahun Rasulullah wafat. Sayyidina Anas masih lagi muda lagi Rasulullah wafat. Tapi Sayyidina Anas banyak bersama dengan Rasulullah. Sayyidina Anas banyak tengok gambar Rasulullah. Sayyidina Anas banyak cerita tentang Rasulullah. Sebab tidur dengan Rasulullah. Yang pertama, عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأبهق ولا بالآدام ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Maksudnya apa? Kana Anas bin Malik kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawil ba'in. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah tawil ba'in, bukannya tinggi melangit, bukan tinggi sangat. Macam kita contoh hantu raya. Tengok hantu raya, kita orang tua-tua kata lalu bawah kat akang hantu raya tinggi tu galah. Rasulullah bukan terlalu kita tengok, bukan tinggi sangat, tinggi yang tinggi tapi tinggi yang cantik. Wala bil qasiri, dan bukannya terlalu rendah sangat. Wala bil abyadil amhaq, dan Rasulullah ni putih tapi bukan putih amhaq, bukan putih pucat, putih kuning tu tak, putih merah, putih kemerah-merahan, humaira, bukan putih kuning pucat tu tak. Wala bil adam, dan bukan juga merah menyala. Tak merah menyala sangat, merah. Jadi merah yang macam mana? Merahan. Antara putih dan merah. Bukan merah yang macam ni sangat. Bukan juga kuning macam biasa tu dah. Juga. Antara ada. Antara putih, merah sikit. Cantik yang Allah cipta dekat Rasulullah. Wala bil ja'dil qatat, manakala serta rambut lah, wala bil ja'dil qatat, dan rambut Rasulullah ni bukan mengerintin tumpuk-tumpuk macam kita tengok apa nama anggot tu petang, ayah anggot pusing-pusing tu, dia punya juntai anggot tu. Bukan rambut Rasulullah, bukan kerintin yang macam tu. Wala bisabti, dan bukan juga terlalu lurus, maksudnya antara lurus dan sedikit kerintin, antara cantik, ikal mayang macam tu lah. Ba'asallahu ta'ala ala ra'si 40 sanah, Allah utuskan Rasulullah di atas muka bumi 40 sanah, selama 40 tahun. Faqama bi Makkatin 10 sinin, duduk di Makkah 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinin, duduk di Madinah juga 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah, maka dan Allah wafatkan Rasulullah pada usia awal umur 60 tahun. Maksudnya 3 tu awal 60-an lah, awal 60 tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lahyatihi 20 sya'ratan bayda, dan pada rambut dan janggut Rasulullah tidak melebihi 20 uban helai uban putih, bulu rambut dan janggut yang berwarna putih, tak lebih dari 20 helai. Sayyidina Anas Malik kira betul tu, tengok rambut, tengok janggut Rasulullah, tak lebih 20 helai yang berwarna putih. Ada juga tapi sedikit. Kira 1, 2, 3 tu hebat. Kita pernah kira lah janggut suami kita tu. Tak kira nak kira putih macam semua nak kira warna hitam. Okey. Kalau nak contoh tingginya Rasulullah yang macam mana? Rasulullah ada, bila saya dengar kuliah Syama'il Muhammadiyah, ada seorang ustaz kata Rasulullah ni, ketinggian Rasulullah ni kita tidak boleh nak spesifikkan ketinggian Rasulullah. Maksudnya Rasulullah tinggi dia tak boleh spesifik, fleksibel. Sebab bila Rasulullah bersama dengan orang yang tinggi, Rasulullah nampak rendah sikitnya dengan orang yang tinggi tu. Dan bila Rasulullah bersama dengan orang yang rendah, Rasulullah nampak tinggi sikitnya daripada orang yang rendah tu. Dan bila Rasulullah duduk dengan orang-orang yang tinggi, Rasulullah nampak tinggi daripada orang yang tinggi tu. Tu nak nampak macam mana? Tak boleh nak nampak. Maksudnya kita tak pernah lagi ada sahabat ke yang pergi ambil pembaris ke, tadi ukur setinggi Rasulullah 3 meter 5 inci. Tak ada lagi. Tak ada yang macam tu. Maksudnya tak boleh nak ukur.
Yang boleh gambarkan bahawasanya Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu Rendah. macam tu je boleh gambarkan. Sebab bila Rasulullah berdiri, nampak rendah sikit pada orang yang tinggi. Bila Rasulullah duduk, nampak Rasul tinggi lagi daripada orang yang berdiri tu. Jadi ni nampak macam mana? Tu nampak keizzahan yang Allah bagi kepada Rasulullah. Sayyidina Umar Al-Khattab, tinggi dia diceritakan lebih kurang 3 meter. 3 meter yang macam mana? Ni semeter ni. Ada semeter meja ni. Lebih. Lebih kan? Lebih meter. Meter. Besar meter. Meter setengah. Agak-agak sampai tak tahu dah 3 meter. Dari kat sini sampai sana. Berapa tu? Sayyidina Umar Al-Khattab ketinggian lebih kurang 3 meter yang macam tu. Jadi ketinggian tinggi lah 3 meter. Kemudian Rasulullah, bayang tak kalau Rasulullah duduk dengan Sayyidina Umar ni kira orang yang tinggi. Sayyidina Umar ni orang yang tinggi. Sebab tu dia hebat, dia kuat. Orang tinggi dia kuat, dia punya kotak dia tu banyak. Maka Rasulullah bila bersama dengan Sayyidina Umar nampak rendah sikit. Tapi bila Rasulullah duduk sebelah Sayyidina Umar, nampak Rasulullah lagi tinggi daripada Sayyidina Umar. Tak boleh nak kira. Sayyidina Nabi Adam. Nabi Adam tinggi dia, Rasulullah cerita ketinggian dia 60 hasta. 60 hasta sama mana? Tinggi. Saya pernah tengok dalam satu laman web internet. Orang Arab ni dia pernah nak ukur ketinggian besarnya Nabi Adam. Maka dia pun buat ni gambar tu dia buat dia kait jahit satu jubah yang tinggi dia 60 hasta. Dia jahit besar jubah tu. Saya tengok gambar dalam internet 60 hasta Arab ni buat. Maka tengok rupanya pelipat bawah tu baru sama tinggi dengan kita. Pelipat jubah bawah tu baru sama tinggi dengan kita. Besarnya jubah 60 hasta tu. Jubah, maksud kata dia orang Arab tu buat jubah nak gambarkan ketinggian Sayyidina Adam. 60 hasta ketinggian Sayyidina Adam. Pelipat jubah tu baru sama dengan tinggi kita lah ni. Maka kita lah ni tinggi kita dekat dunia ni apa betul? Semeter lebih lah. 1 meter setengah. 1 meter setengah. Lebih kurang lah, bawah 1 meter tak menci tu lah kan. Maka kita akan dihidupkan di akhirat dalam keadaan kita tinggi Nabi Adam. Makin nak kubur nanti jangan nak pelik lah. Awak kufar. Nak pelik macam tu. Kau pergi ke sana, besar kan? Tak. Memang Allah akan hidupkan kita selepas kita wafat dan kita mati dalam kubur. Jumpa di akhirat dalam keadaan kita besar macam Nabi Adam AS. Kita masuk syurga dalam keadaan kita besar. Sebab apa? Sebab bila kita besar, kita akan guna segala nikmat yang ada dalam syurga. Orang kecil makan sikit, orang besar makan banyak. Dalam syurga makanan banyak. Nak bagi rasa nikmat syurga tu. Nak bagi rasa nikmat pakai syurga tu macam mana. Yang kata Nabi kata orang pun bidadari syurga pakai 7 lapis baju pun tak nampak lagi paha ni. Dia nak rasa nikmat baju di syurga. Nak rasa nikmat air Kausar tu macam mana. Kalau orang kecil minum segelas ni pun dah kenyang lah. Orang besar takkan segelas ni kenyang. Mau tak satu tonggram. Rasa tak nikmat ayat syurga Kausar? Rasa. Itu hikmah dia. Dan hikmah juga Allah cipta besar untuk ahli neraka. Sebab apa? Orang yang bila kita besar, kulit kita pun akan lagi banyak. Allah nak azab kita lagi besar, lagi banyak kulit kita, lagi sakit kita terasa. Lagi banyak kulit kita yang akan dibakar. Sebab tu itu atau hikmah kita akan dibesarkan di akhirat. Sebab tu kalau nak syok besar masuk syurga. Nak rasa tak syok besar masuk neraka. Tapi dua-dua tu nak kena rasa juga. Pilih nak syurga ke nak neraka. Mesti nak syurga lah. Okey. Jadi dalam hadis ni kita tengok dah wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah. Maksud kata kalau Allah mewafatkan Rasulullah pada awal usia 60 tahun, maka umat Nabi Muhammad pun antara tu sahaja. Nabi kata umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku ni tak lama. Antara 60 sampai 70 lah. Aku pun mati umur 63. Nabi kata umur umat aku antara 60 70. Lebih dari 70 tu beringat banyak lah. Beringat lah. Tak lama dah umur.
Kurang dia panggil macam tu. Kalau kita boleh nampak kurang gamit tu, tak keluar rumah apa. No? Buat ibadat je. Ibadat ni bukan tunggu tua. Kena muda pun kena buat. Sebab mati tak kena usia muda dan tua. Ramai je orang muda mati daripada orang tua. Orang tua tu otomatik tak meninggal. Otomatik tak meninggal ni. Kita hak muda dulu sakit dah tengah lah. Allah yarham Ustaz Azizan. Dia umur apa? 69. Baina 60 wa 70 atau 60 70. Tak lama. Subsidi. Kalau Allah tarik dia subsidi tu, dah tak dah orang tu lah. Nah. Okey. Okey, tu rekah lah. Okey, kita buka pula hadis yang kedua. Satu lagi hadis yang terakhir kita tengok. Tentang rambut Rasulullah. Nyambung sikit lah. Dan masa dah tak ada lah. Bab ma jaa fi sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang cerita tentang rambut Rasulullah. Haddatsana ala ibn Hujjah akhbarana Ismail bin Ibrahim an Humayd an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana sya'ru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunaihi. Bahawasanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada nisfi uzunai, kepada pertengahan telinga baginda. Okey. Rambut ni saja ada hadis-hadis ni ada 1 2 3 4 5 hadis tentang rambut Rasulullah. Jadi ringkas kena ambil ringkas, nak kata rambut Rasulullah ada 3 jenis rambut. Nah, macam 5 hadis ni sejam pula lagi. Macam satu hadis saya buat ringkasan terus ya. Sebab minggu depan tak main lah. Ustaz. Main nak lagi. Dah awal dah saya ganti saja. Dah rezeki main pula. Insya-Allah. Tu. Dia boleh lupa ni ya, cuma kadang tak tengok. Okey. Kita ingat, rambut Rasulullah ada 3. Ni rambut yang pertama. Ada sebenarnya cerita rambut yang pertama ni rambut Rasulullah sampai kepada nisfi uzri, kepada pertengahan telinga baginda. Maksudnya bila sampai kepada pertengahan telinga baginda, nama ada rambut Rasulullah, nama rambut Wafrah. Rasulullah ada 3 jenis rambut. Kita akan jumpa hadis yang seterusnya nanti. Yang pertama rambut Rasulullah nama Wafrah. Kita ada nama rambut. Ya, orang kata satu jenis tu. Nak ejak macam mana? Waqrah. Wafrah. Waw fa ra ta bulat. Waw fa ra ta bulat. Wafratun. Rambut yang kedua nama dia rambut limah. Yang kita akan jumpa hadis yang nanti ni. Lepas ni baru jumpa cerita tentang rambut limah. Limah ni yang macam mana? Limah ni rambut belakang Rasulullah. Rambut belakang Rasulullah sampai kepada cuping telinga ni. Sama dengan cuping telinga. Sama dengan cuping telinga kita ni. Nama dia limah. Yang ketiga jummah, jim mim ta. Jim mim ta jummah. Macam mana? Dia menyentuh kepada bahu, 2 bahu baginda. Menyentuh kepada 2 bahu baginda. Jummah. Baik, wafrah tadi rambut yang sampai di pertengahan telinga Rasulullah. Kalau kita ibarat ulama bahas dalam kitab, kalau rambut Rasulullah wafrah itu sama dengan ila nisfi uzunaihi, kepada separuh telinga baginda. Maksudnya cantik lah. Kalau anak-anak lelaki kita lah balik main petang ni, tengok dia rambut nama orang ni. Rambut ni semua kat telinga ni, tengah-tengah. Kita nak pakai ni rambut potong kena rambut mana ni macam dengan baru ayam belum lah. Tak elok. Maka ulama bahas yang kata nama wafrah itu rambut Rasulullah yang depan ni. Rambut Rasulullah panjang, bila ditarik main depan saya gunting rambut depan ni. Ada Rasulullah sampai kepada pertengahan telinga, remeh kita tahu. Rasulullah tarik sampai daripada pertengahan telinga. Wafrah nama dia. Rambut yang kedua nama dia rambut limah, bukan antuman limah. Antuman limah panjang dekat punggung. Limah itu sampai dekat punggung. Limah ni rambut yang belakang ni. Hanya sama sahaja dengan telinga, cuping telinga baginda. Rambut biasa kita.
Rambut comel kita tu, biasa-biasa kita dah ni lah. Dan rambut yang ketiga, rambut jumah. Jumah ni rambut yang sampai kepada paras bulu bagi kita. Rambut yang macam ni bagi kita simpan, yang macam mana? Setelah simpan ketika sampai kepada musim peperangan. Bila jumah ni pula, Rasulullah bukan buat macam tu saja. Rasulullah akan buat tocang. Nanti akan jumpa Rasulullah akan buat arba'u wada'ir. Adalah dia kata Rasulullah mau 4 tocang. 4 tocang macam mana? 4 tocang yang disimpul di hadapan dan 4 tocang disimpulkan di belakang. Bila buat tocang ni, musuh nampak takut, gerun. Sebab tu ada hadis yang kita pernah jumpa, bila musuh nak pancung leher, tak makan sebab rambut Rasulullah jadi penghadang kepada tocang tu, jadi penghadang kepada leher baginda. Tak makan, tak luk rambut. Kita tak boleh buat tocang. Sebab tu tengok hukum, boleh tak bila kita mengaji hukum, Nabi membuat tocang, boleh tak kita nak tahu sunnah dah Ustaz? Boleh ke tak? Hukum dah asal dia harus untuk buat tocang. Tapi tengok keadaan, tengok wakil kita. Zaman law ni dekat Bandar Baru, yang Bandar Baru, kalau kita keluar pergi tengok pasar malam, orang yang simpang orang banyak sampai dekat bau, dan orang yang buat tocang tu orang yang macam mana? Rock. Kita kata rock. Maka keadaan tu, keadaan kita kata orang yang buat tocang tu adalah rock, maka hukum dia kita buat tocang pun tak boleh. Sebab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tiru satu kaum, maka dia masuk golongan tu. Tak boleh. Tapi contohlah kata dekat Bandar Baru ni, siapa yang sembang rambut panjang, sembang rambut tocang ni, semua gitu kali tu imam semua ni. Kan? Semua tu imam. Pasien Bandar Baru yang macam tu. Ustaz balik masjid. Orang Al-Quran mengaku tocang 4. Maka orang tanya Ustaz, boleh tak kami nak buat tocang? Hukum dia waktu tu? Boleh. Harus. Sebab apa? Sebab taklid ikut kepada orang yang buat tocang adalah orang yang berakhlak mulia, akhlak baik. Tengok keadaan. Kalau anak tanya, mak nak simpan remuh boleh tak? Oh ya, Ustaz yang kat sunnah, remuh tu sunnah, nama dia wafrah. Orang pandai nak kita pula. Tengok kita macam mana. Tu subuh kat kira apa dia macam tu. Wafrah. Kalau di sekolah cikgu kata remuh tak boleh, remuh tak boleh sentuh pada kening, tak kening lah wafrah. Kalau cikgu kata wafrah sampai kat dagu, wafrah sampai kat dagu lah nama dah. Tidak ada orang sekolah wafrah sampai kat dagu, wafrah habis tanya orang dekat dia. Kalau anak kita pandai cakap, anak tengok dah. Subuh kan bagi subuh bawah mana? Tanya tu. Dia cakap pandai dalam budak saya ada jenis tu. Kita ajak dia ajak kita balik, no. Okey. Tu cukup dua hadis. Yang pertama hadis kita bincang tadi tentang ketinggian badan Rasulullah. Yang kedua kita bincang tentang hadis rambut Rasulullah. Mudah-mudahan sedikit perbincangan, perkongsian kita pada pagi ini akan menambahkan cinta dan semangat kita untuk mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita akhiri majlis kita pada pagi ini, berminta selalu buat bacaan surah Waqiah. Ya. Nah, insya-Allah selepas Waqiah, permintaan dari pihak pengajar untuk kita sambung dengan tahlil. Kita akan hadiahkan kepada Allahyarham Ustaz Azizat yang baru meninggal dunia. Tak dia pun nampak. Jadi bulan bertangan. Ini pernah ke sini? Tak nak pun bagi Pak Ando. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم